Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada para pelajar yang sedang menonton kali ini. Okey, hari ini cikgu nak kongsikan satu video berkaitan dengan bab 1 matematik tingkatan 4, iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, untuk video kali ini cikgu nak fokus kepada apa yang kita panggil sebagai fungsi kuadratik. Okey, ungkapan kuadratik ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Manakala fungsi kuadratik ditulis dalam bentuk FX AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, kat sini cikgu cuma nak jelaskan apa yang membezakan. Kalau cikgu sebut ungkapan kuadratik tu hanya merujuk kepada AX kuasa 2 tambah BX tambah C sahaja. Tetapi kalau cikgu sebut fungsi kuadratik, dia adalah suatu fungsi fx di mana AX kuasa 2 tambah BX tambah C, di mana fungsi ini boleh kita buat graf. Okay, kita boleh lukis graf berdasarkan kepada fungsi fx yang diberi. Okay, dekat sini cikgu tunjukkan bentuk graf fungsi kuadratik. Untuk fungsi graf hanya ada dua sahaja bentuknya. Okay, dan bentuk graf ini ditentukan oleh nilai A. Okay, kita ada fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, jika A lebih besar daripada kosong, yang bermaksud A itu bernilai positif, maka grafnya adalah berbentuk senyum. Okey, berbentuk satu senyuman. A yang bernilai positif, okey, bernilai positif maksudnya sama ada 1, 2, 3, 4, 40 dan sebagainya, bernilai positif, maka bentuk grafnya adalah berbentuk senyum. Okey, cikgu guna istilah senyum Okey, yang kedua, kalau nilai A itu bernilai negatif, iaitu A kurang daripada kosong, okey, bentuk grafnya adalah dia lawan kepada bentuk yang A yang positif tadi. Kalau A positif dia senyum, kalau A negatif bentuk grafnya adalah masam. Okey, dekat sini cikgu nak huraikan lebih lanjut berkaitan dengan bentuk graf fungsi tadi. Okey, penjelasan ini cikgu ambil daripada buku teks. Cikgu terangkan sedikitlah. Okey, untuk graf fungsi kuadratik dengan keadaan A kurang dari kosong ataupun A itu bernilai negatif, kita tahu graf dia akan berbentuk masam. Okey, dan bila dia berbentuk masam, maka akan ada satu puncak ataupun titik tertinggi dalam pada graf itu, yang itu kita panggil sebagai titik maksimum. Okey, titik maksimum ini merupakan nilai tertinggi bagi koordinat Y dan juga nilai X yang sepadan, yang sesuai bagi fungsi yang diberikan. Okey, kalau graf itu berbentuk masam, hanya akan ada nilai tertinggi, yang itu kita panggil sebagai titik maksimum. Okey, bagi kes atau situasi dengan keadaan A itu bernilai lebih besar dari kosong, iaitu positif, nilai A-nya positif, grafnya akan jadi graf berbentuk senyum. Bila kita senyum, maka hanya akan ada satu nilai titik minimum. Ini titik yang paling rendah pada graf itu, dan koordinat ini kita akan panggil sebagai titik minimum lah. Okey, koordinat ini merupakan nilai terendah bagi koordinat Y dan nilai X yang sepadan dengan fungsi yang diberikan. Okey, cikgu nak tengok huraian lebih lanjut. Mari kita tengok kepada latihan. Ini latihan praktis kendiri 1.1b yang diambil daripada buku teks muka surat 10. Okey, kita tengok satu persatu. Soalan yang pertama, tentukan bentuk graf fungsi kuadratik berikut sama ada senyum ataupun masam. Okey, kita tengok A. Fungsi fx yang diberi, kita bandingkan dengan bentuk kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C, di mana kita tengok kepada nilai A-nya sahaja. Okey, nilai A dekat sini bernilai 1, iaitu 1 ini lebih besar daripada kosong. Jadi, bila dia lebih besar daripada kosong, maka kita pun happy, kita akan senyum. Graf yang terhasil adalah graf berbentuk senyum. Okey, B, diberi fungsi gx. Okey, kita bandingkan dengan ungkapan kuadratik, bentuk ungkapan kuadratik, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dan kita perhatikan kepada nilai A-nya. Okey, kat sini A-nya bernilai negatif 1.
Okay, negatif 1 kurang daripada kosong. Bila bernilai negatif je kita pun sedih. Bila kita sedih, graf yang terhasil adalah graf berbentuk masam. Okey, soalan kedua. Okey, bagi setiap graf fungsi di bawah ini, nyatakan julat bagi nilai A dan nyatakan sama ada graf itu mempunyai titik maksimum atau minimum. Apakah yang dimaksudkan dengan julat nilai A ni? Kita nak tentukan sama ada A itu bernilai lebih besar dari kosong atau lebih kecil dari kosong. Itu sahaja. Okay, kita tengok soalan A. Graf ni graf senyum. Happy. Okay, happy tak? Happy. Bila senyum happy maka A itu bernilai positif. Okay, ataupun A itu lebih besar daripada kosong. Bila dia senyum je, dia akan ada titik yang paling rendah, kita panggil sebagai titik minimum. Okay, soalan B. Okay, grafnya berbentuk masam. Okay, masam sedih. Bila sedih je, nilai A-nya bernilai lebih kecil dari kosong, iaitu negatif tadi. So, bila dia masam je, okay, akan ada puncak tertinggi pada graf yang kita panggil sebagai titik maksimum. Okay, ingat kalau kita happy, kita akan senyum. Bila happy je, A bernilai positif. Bila kita sedih, A-nya bernilai negatif. Jadi bila kita sedih, grafnya masam. Seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Tentukan titik maksimum atau titik minimum dan nyatakan persamaan paksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik. Yang ini sebab kita nak tentukan koordinatnya dengan tepat. Sebab itulah dia bagi kita dalam bentuk graf itu dilukis pada kertas graf. Okay, kita tengok satu persatu lah. Okay, soalan A. Graf yang diberi adalah graf senyum. Okey, senyum. Dan kat sini macam mana kita nak tengok, kita nak tentukan titik yang terlibat, tak kira lah titik maksimum atau minimum. Okey, untuk kes A, titik minimum sebab paling bawah kita tengok sahaja dekat mana paling bawah. Okey, titik yang paling bawah pada graf. Okey, yang cikgu tandakan ini koordinatnya adalah 4 negatif 15. Okey, koordinat 4 negatif 15 ini adalah titik minimum. Okey, selesai satu. Yang kedua adalah untuk menentukan persamaan paksi simetri. Okey, paksi simetri ni ialah garis yang tengah-tengah. Okey, pada graf garis tengah-tengah. Okey, pada graf tadi, so kita tengok kalau kita boleh lipat graf kita tu, kita akan nampak satu garisan yang berada di tengah-tengah yang memisahkan dua bahagian yang sama rata, yang sama besar pada graf. Jadi pada graf ini, perhatikan betul-betul. Ini cikgu lukiskan paksi simetrinya. Okey, betul-betul berada di tengah-tengah graf, iaitu garisan ini dinamakan sebagai X sama dengan 4. Okey, X sama dengan 4 inilah paksi simetrinya. Okey, persamaan paksi simetrinya. Okey, jadi nak cari titik minimum atau maksimum, kita tengok dekat nilai yang paling bawah ataupun paling atas pada graf. Kemudian kita bahagi duakan graf itu dengan satu garisan yang dipanggil sebagai paksi simetri. Dan apa nama paksi itu? Okey, itulah dia persamaannya. Okey, cuba kita tengok soalan B. Okey, kat sini kita ada graf masam. Okey, bila graf masam, koordinat ataupun titik yang ada ke atas ini adalah ini nilainya adalah 13.5. Ini adalah titik maksimum. Okey, so pada titik maksimum ini ada satu garisan. Yang ni cikgu buat lakaran ni, cikgu lukis ni. Pada garis ini dia akan membahagi graf itu kepada dua bahagian, kiri dan kanan sama besar. Okey, apa nama garis ini? Garis ini dinamakan sebagai X sama dengan 3. X sama dengan 3 ini adalah persamaan paksi simetrinya. Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Kat sini kita diberi lagi sekali soalan berbentuk graf berbentuk masam. Okey, pada graf ini kita dapat lihat nilai tertinggi ataupun kedudukan tertingginya iaitu pada ini cikgu tandakan koordinatnya. Okey, sekarang kita nak tentukan koordinatnya. Ada masalah sedikit sebab dekat paksi X kat bawah ni tidak dinyatakan nilainya. Jadi kita kena carilah. Okey, tapi jangan risau, kita ada bantuan sebenarnya. Ni negatif 40 ni menunjukkan pintasan pada paksi X tadi pada negatif 4. Jadi nilai kat sini negatif 4, negatif 3, negatif 2 dan negatif 1.
Jadi apa koordinat yang cikgu tandakan di atas? Okey, -2, 4. Koordinat ini merupakan titik maksimum. Okey, seterusnya kita nak tentukan paksi simetri. Okey, garisan yang tengah-tengah yang memisahkan graf, yang membahagi graf itu kepada dua bahagian. So kita namakan garis itu ialah X sama dengan -2 yang merupakan persamaan paksi simetri. Okey, bagi soalan graf inilah. Okey, seterusnya soalan yang terakhir, soalan D. Kita diberi graf berbentuk senyum. Okey, cikgu suka graf senyum sebab kita boleh senyum. Bila kita senyum, dekat kita akan ada titik yang paling bawah, iaitu nak tentukan koordinat macam mana pula ni. Okey, kita tengok kepada maklumat yang diberi. Dia dah bagi sebenarnya 03 dengan 43 tu sebenarnya dia bagi hint kat kita. Dia tak adalah bagi kita secara direct tulis nilai pada paksi. Okey, so inilah antara contoh-contoh cabaran yang para pelajar kena kuasai. Maksudnya tak semestinya kita belajar tentang fungsi kuadratik kita lupakan juga konsep-konsep matematik yang lain. Ni kita kena ada kemahiran untuk melukis graf juga ni. Okey, jadi pada graf ini kita tentukan nilai-nilai yang patut ada pada paksi X, iaitu 1, 2, 3, 4 dan juga nilai untuk paksi Y. Okey, daripada atas 3, 2, 1, 0, -1 dan -2. Okey, jadi dekat sini barulah kita boleh nyatakan apa koordinat titik minimumnya, iaitu pada 2, -2. Dan ini merupakan titik minimum. Okey, akhir sekali kita kena nyatakan persamaan paksi simetri dia lah. Okey, paksi simetri dia dekat sini cikgu lukis tengah-tengah ni, nama dia adalah X sama dengan 2. Okey, itulah paksi simetri bagi graf yang diberi untuk D. Okey, selesai untuk soalan praktiskan diri 1.1b ini. Sebelum tu kita recap balik apa yang kita dah belajar sepanjang video ini. Okey, ada dua benda yang cikgu nak sentuh. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan fungsi kuadratik. Okey, nilai A yang ada pada fungsi kuadratik ini, jika nilai A itu lebih besar dari 0, yang bermaksud A-nya bernilai positif, maka grafnya adalah graf senyum. Okey, bila senyum je akan ada satu titik minimum, titik yang paling bawah pada graf. Okey, apabila A bernilai lebih kecil dari 0, yang bermaksud A itu bernilai negatif. Bila nilai negatif je dia sedih. Bila dia sedih, masam lah. Bila dia masam, akan ada satu titik yang dipanggil sebagai titik maksimum, iaitu titik tertinggi pada graf kita. Okey, yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah menentukan paksi simetri. Okey, sebagai contoh, diberi suatu koordinat 3, -2 dan dinyatakan 3, -2 ini adalah titik maksimum. Tak kisahlah. Okey, titik maksimum dia pada 3, -2. Jadi, macam mana kita nak tentukan paksi simetri tanpa ada graf? Okey, dia hanya bagi kat kita titik maksimum saja. Okey, jadi cara paling mudah adalah paksi simetri untuk graf itu kita lihat pada nilai X, koordinat titik maksimum tadi. So, nilai X ni adalah 3. Maka persamaannya adalah X sama dengan 3. Itu sahaja, mudah je. Sama juga kalau diberi titik minimum. Sebagai contoh, titik minimum diberi -2, -5. Jadi, paksi simetri untuk graf, tidak diberi graf, hanya sekadar diberi titik minimum sahaja pada kita. Jadi, kita perhatikan pada nilai X pada titik minimum tadi, kita tengok X-nya bernilai -2. Okey, maka itulah persamaan paksi simetrinya. Itu sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih kerana telah menonton dan Assalamualaikum.